Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak pelajari apa hari ini? Kita nak belajar apa? Iaitu pendidikan kesihatan tahun 1 unit yang ke-9 iaitu bersih dan selamat. ya, bersih dan selamat. Okey, pada unit ini cikgu akan terangkan bagaimana kita untuk menjaga kebersihan badan kita. Okey, contohnya nak jaga kebersihan badan, contohnya kita mandi, kita lap dengan tuala yang bersih. Itu adalah contoh kita menjaga tubuh badan kita. Okey, bagaimana pula kita ingin menjaga tubuh badan kita supaya selamat? Misalnya seperti kita jangan ikuti orang yang kita tidak kenali. Okey, contohnya ada orang tu dia bagi kita coklat. Okey, kita tak boleh ikutlah dia. Kita kena lari cepat-cepat pergi jumpa cikgu. Faham? Contohnya ada pemuda, ada seorang lelaki yang kita tidak kenali bagi kita coklat. Dia kata, adik, datang sini, ambil coklat ni. Jadi kita jangan ambil, kita lari dan kita pergi jumpa cikgu. Okey? Jangan ikut dia sebab kita tak kenal dia. Okey? Melainkan kalau orang yang bagi coklat tu adalah ayah kita. Maksud, ayah kita bagi coklat tu, kita ambil lah kan? Sebab itu adalah orang yang kita kenal, iaitu ayah kita. Betul? Faham? Okey, bagus. Okey, sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang lebih jauh lagi, kita lihat dulu tentang lagu ini. Okey, ceriakan pembelajaran ini dengan menyanyi dan bergerak mengikut lagu Tepuk Amai-Amai. Macam mana lagu Tepuk Amai-Amai ni? Macam mana? Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Tepuk biar pandai, nanti malam upah susu. Kan? Itu lagu Tepuk Amai-Amai. Tapi kita ada lirik lagunya. Okey, boleh Hana Zafira bacakan lirik lagu itu? Okey. Badan saya bersih bila sudah mandi. Okey. Jangan rasa sedih, luahkan emosi. Okey, ubat dimakan, patuhilah arahan, bersihkan badan, cegah jangkitan kuman. Okey. Keluarga saya sehat, semua saya sayang. Okey. Dengan semua orang, jalin hubungan sihat semua sehat dengan semua orang. Okey, bila tidak selamat, jangan teragak-agak. Jerit kuat-kuat. Okey, mesti kata Tidak. Okey, mesti kata tidak. Tak nak ikut. Okey, kalau orang tu orang yang kita tidak kenali. Okey. Okey, Farid, sit properly. Okey. So, kita lihat pula kepada muka surat yang seterusnya, itu pada muka surat 64 dalam buku Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 1. Okey, mari belajar tentang anggota tubuh badan. Okey, tunjuk pada cikgu. Manakah anggota tubuh badan iaitu rambut? Okey, mana rambut? Tunjuk. Dekat awak punya rambut. Yes, rambut. Mana mata? Tunjuk mata. Hidung? Hidung mana hidung? Where's hidung? Okey, telinga? Okey, jadi rambut. Okey, tunjuk rambut. Mata, hidung, telinga itu adalah bahagian kepala. Okey, cikgu tanya, apakah bahagian kepala? Iaitu rambut, mata, hidung dan telinga. Okey, bahagian mulut pula. Apakah bahagian mulut itu? Organ yang terdapat pada bahagian mulut iaitu gigi. Siapa kat sini gigi dia cantik sangat? Tak ada yang rosak. Nak tengok gigi masing-masing? Siapa yang kat sini gosok gigi setiap hari? Angkat tangan. Yes, bagus. Okey, siapa kat sini gosok gigi sebelum tidur? Yes, bagus. Okey,
Sini pula bahagian mulut. Okey, mulut ini ada bibir, 2 bibir. Okey, ada bibir atas, ada bibir bawah. Dan ini ada lagi gigi. Okey, ni bahagian mulut. Okey. Okey, justru itu di manakah pula bahagian bahu? Bahu di mana? Bahu, ini adalah bahagian bahu. Yes, show your shoulder. Okey, ini bahagian bahu. Dan dada. Dada mana? Yes, dada. Dan tangan. Angkat tangan. Tangan. Yes. Jadi itu adalah bahagian badan. Okey, bahagian badan itu ada apa? Bahagian badan ada apa, Hana? Dada. Ya. Dada. Bahu. Dan Dan tangan. Okey, bahagian kepala ada apa? Rambut, mata, telinga, hidung. Okey, bahagian mulut ada apa? Mulut, bibir, gigi, mulut. Bibir dengan gigi. Okey, kuku jari. Okey, kuku jari. Okey, tengok kuku jari. Siapa yang kuku dia panjang? Oh, kuku yang panjang ni memang kena denda lah. Cikgu nak tengok kuku panjang. Okey, jadi kita kena selalu potong kuku tangan dan juga kuku kaki kita. Itu kuku jari. Okey, tengok pula pada kuku kaki. Kuku kaki. Okey, tengok. Show your kuku kaki. Kuku kaki. Jangan tahan. Okey, kat bawah je. Okey. So, kuku kaki tu, okey, potong tak setiap hari? Potong tak seminggu sekali? Kuku kaki, potong. Siapa yang potongkan? Ibu ke, kakak ke? Abang ke? Awak sendiri. Okey, kalau awak sendiri yang potong kuku kaki dengan kuku jari, awak kena berhati-hati. Takut nanti terpotong isi daging tersebut. Okey, jadi ini adalah bahagian kaki. Mana kaki? Okey, kat bawah ni. Just show your leg. Ni bahagian kaki. Okey. Jadi ini adalah anggota badan kita. Okey, pernah lihat tak orang yang cacat? Yang tangan dia tak ada. Ada sebelah je kan? Kesian kan? Tak ada kaki, kesian tak? Kita tak boleh sama sekali kita mengejek orang yang cacat. Kita kena bersyukur. Tapi saya ada bagi dia duit. Hana cakap dia ada bagi duit. Okey. Jadi itu adalah cara yang bagus bila mana kita menghormati orang yang kurang upaya, yang macam contohnya tak ada tangan, tak ada kaki, okey? Mata tak ada apa, tak dapat melihat ke, mata buta ke, okey? Faham? Bisu ke, pekak ke, kita kena menghormati mereka. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada jangan sentuh. Apakah itu maksudnya jangan sentuh? Pada buku teks ini menerangkan yang berikut ialah bahagian anggota tubuh dan organ genital yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi ini adalah anggota yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Okey, misalnya apakah contoh anggota tersebut, Hana? Payudara. Di mana kata letaknya payudara tu, Farid? Bagi seorang perempuan kan, bila dia dah dewasa kan, payudara dia akan membesar kan. Okey, bila dia kecil dia masih mengecil, tapi walaupun dia masih kecil, dia kena jaga payudara dia. Okey, daripada dilihat oleh orang yang tidak dikenali. Yang jahat, okey? Yang tidak dikenali, yang jahat. Okey. Jadi payudara kita, maksudnya kita jangan bagi sesiapa sentuh payudara kita. Terutamanya orang perempuan ni. Okey, Farid, faham? Jadi zakar, apakah itu zakar? Kemaluan di bahagian hadapan yang tepat keluar air kencing tu. Jangan bagi siapa sentuh. Okey? Faham? Kemaluan yang bahagian hadapan bagi seorang lelaki. Farid faham? Itu adalah dipanggil zakar. Okey? Tidak dibenarkan untuk menyentuh orang lain. Sentuh bahagian zakar kita. Okey, begitu juga dengan farash bagi seorang perempuan. Okey, tempat yang keluar air kencing tersebut tidak dibenarkan orang lain menyentuh farash kita. Dan juga peha, bahagian peha tidak dibenarkan orang yang lain sentuh bahagian peha
kita. Okey, faham? Okey. Okey, contohnya Hana Zafirah duduk dalam kelas. Tiba-tiba datang seorang budak lelaki yang nakal, cuba-cuba nak raba Hana dekat payudara Hana. Cepat-cepat Hana kena beritahu cikgu. Sebab tidak dibenarkan sentuh bahagian payudara saya. Dan juga tidak dibenarkan sentuh bahagian faraj saya. Faham? Dan tidak dibenarkan sentuh bahagian zakar saya bagi seorang lelaki. Faham? Okey, dan juga tidak dibenarkan sentuh bahagian punggung dan dubur. Tak boleh. Contohnya dalam kelas tiba-tiba ada pelajar lelaki yang nakal pergi sentuh punggung Hana. Jadi Hana kata, tak boleh. Saya beritahu cikgu Diana kalau buat lagi. Cakap macam tu. Faham? Dan ada seorang budak lelaki yang nakal juga pergi sentuh dubur Hana. Pergi sentuh dubur Hana. Jadi kita kena cakap dekat cikgu cepat-cepat. Tak dibenarkan awak sentuh punggung saya, payudara saya, faraj saya. Okey? Tidak benar. Sebab itu adalah bahagian kemaluan saya. Saya kena jaga perkara tersebut. Faham? Saya kena jaga sebab saya seorang budak perempuan yang pemalu, yang baik. Jadi saya sangat menghormati organ genital saya ini. Okey, faham? Okey, good. Okey, justru itu. Okey, ini adalah bahagian genital. Tengok sini dulu. Ini adalah bahagian genital iaitu zakar dan faraj yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Okey, jadi bahagian faraj dengan zakar ini boleh disentuh oleh kita untuk tujuan kebersihan. Contohnya awak buang air kencing kan? Buang air kencing, zakar tu perlu dibersihkan. Jadi kena guna tangan untuk bersihkan. Jadi kita boleh sentuhlah bahagian tu. Faham? Atau untuk badan kita kan? sebab itu adalah anggota badan kita. Okey, untuk kebersihan contohnya awak pergi buang air kencing ataupun awak buang air besar, awak menggunakan tangan awak itu untuk membersihkan bahagian faraj dan bahagian zakar awak itu boleh. Faham? Tapi awak dah besar, takkanlah mak pula nak tolong pegang bahagian faraj awak kan? Kenalah malu kan? Jadi kena belajar untuk melakukan perkara tersebut sendiri. Okey. Dan juga bahagian zakar dan faraj awak tu, yang tempat keluar air kencing tu dengan dubur yang keluar air besar tu, yang awak sakit perut bila keluar sakit perut kan, keluar bahagian dubur tu. Okey. Yang tu boleh disentuh juga untuk tujuan kesihatan. Contohnya awak beritahu ibu awak, "Mama, saya sakitlah bahagian zakar saya ni yang tempat keluar air kencing ni." Jadi mama awak boleh bawa awak ke hospital untuk dirawat. Itu bolehlah doktor sentuh kan, sebab pakai seluar zip terkena zip ke. Okey, contohnya macam tu. Jadi kena berhati-hati. Dan zakar dan faraj ini juga boleh disentuh untuk tujuan keselamatan. Okey. Seterusnya kita lihat pula orang yang boleh menyentuh anggota tubuh ialah, okey, siapakah yang boleh menyentuh anggota tubuh ini? Okey, iaitu contohnya tangan awak terluka. Jadi ibu datang untuk merawat. Okey, ibu datang untuk merawat. Jadi bolehlah sentuh bahagian tubuh badan awak, ataupun doktor gigi nak rawat gigi awak sebab banyak berlubang, jadi doktor boleh sentuh gigi awak. Ataupun awak terluka kaki ataupun tangan, ibu boleh sentuh anggota badan awak, bahagian kaki dan tangan untuk merawat, untuk membalut ke, untuk letak plaster ke. Betul tak Hana? Contohnya Hana naik basikal terjatuh, lalu terluka dekat lutut. Dan bila terluka dekat lutut, jadi datanglah ibu tolong letakkan ubat, letakkan plaster kan? Faham? Faham. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada mari jaga diri. Okey, bagaimana kita nak jaga diri kita supaya diri kita bersih? Yang pertama sekali, apakah Ana? Baca. Sekejap. Yang ni sini cikgu. Mandi untuk bersihkan badan. Okey, kita mandi untuk bersihkan diri kita dan badan kita.
okey, bila dah balik pulang daripada sekolah, okey, bila pulang daripada sekolah, jadi kita kena apa? Kita kena mandi untuk bersihkan badan kita. Okey. Okey. So yang kedua kita cuci Tangan. cuci organ genital dulu. Cuci Organ genital. dan tangan. Tangan selepas ke tandas. Okey, bila awak keluar daripada tandas, awak kena cuci tangan awak, okey? Dan awak masuk ke tandas tu, awak kena cucilah bahagian organ genital ni. Contohnya faraj, zakar, itu adalah organ genital. Okey? Faham? Organ genital tu contohnya apa ada? Faraj. Faraj. Organ genital tu apa? Faraj lagi. Zakar, dubur, punggung. Itu adalah organ genital. Organ genital apa Farid? Faraj, zakar. Faraj tu kat mana? Bagi perempuan kat depan kan? Kalau lelaki zakar. Bagi kat depan. Faham? Okay, letak your book kat sini. Jangan letak kat atas. Letak buku kat sini. Okey. So seterusnya kita lap dengan tuala yang bersih. Itu cara kita menjaga diri kita, itu lap dengan tuala yang bersih. Siapa kat sini tuala mandi dia tukar 2 kali seminggu? Sekali dia tukar 2 kali, dalam 2 minggu dia tukar sekali. Itulah bersihnya. Ataupun seminggu sekali pun boleh. Okey, lap dengan tuala yang bersih. Okey. Dan seterusnya kita pakai pakaian yang bersih, pakai baju yang bersih, dan kita potong kuku tangan dan kuku kaki supaya pendek. Okey, siapa kuku tangan dan kuku kaki yang panjang? Show to me. Tunjuk pada cikgu. Yang mana? Okey, semua dah pendek ya? Okey, bagus. Jadi, yang bagusnya kalau kita nak potong kuku kaki dan kuku tangan kita ni pada hari Jumaat. Okey. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan fizikal kita? Sebab apa? Sebab apa kita perlu menjaga kebersihan fizikal kita? Iaitu kita perlu menjaga kebersihan tubuh badan kita. Supaya badan kita otak kita cergas. Apakah kesan jika kita tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri? Apakah kesannya, akibatnya kalau kita tidak menjaga kebersihan fizikal kita dan kita biarkan alatan keperluan diri kita berkongsi dengan orang lain? Apakah kesannya ataupun akibatnya? Kesan ataupun akibatnya adalah kalau kita berkongsi dengan alatan keperluan diri kita, kita akan mendapat penyakit. Contohnya penyakit kurap, gatal, kan? Contohnya Hana, kan? Seluar dalam Hana ataupun berus gigi Hana bertukar dengan orang lain. Apakah kesannya? Jadi orang lain pakai juga seluar dalam Hana, jadi kurat, kan? Kurat kat kulit, kan? Kotor, kan? Ataupun stokin sekolah berkongsi dengan orang lain. Jadi busuk stokin sekolah kita yang pakai tu berkongsi dengan orang lain, orang tu dapat penyakit. Kulit dia bau, busuk. Faham? Baju pun kan kita pakai bersih-bersih, lepas tu berkongsi dengan orang lain. Jadi peluh orang lain tu terkena dengan peluh kita. Bagus tak? Tak bagus. Tu pakai itu benda yang kotor, perlu dielakkan. Okey? Jadi apakah alatan keperluan diri tu? Contohnya seperti sikat rambut, seluar dalam kita, kan? Lepas tu baju dalam kita, kan? Itu adalah alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. Berus gigi pun tak boleh dikongsi. Okay? When you bila Farid masuk ke dalam bathroom, kan? Ada berus gigi ayah, kan? Ada berus gigi ibu, kan? Right? And you have your toothbrush juga, kan? Ada berus gigi yang awak punya juga, kan? Right? Is it right? Betul. Okay, faham? Berus gigi saya dah nak cabut, saya nak kena beli baru. Yes, so you cannot share your berus gigi with your sibling, right? With your daddy and your mommy, right? Of course, kita tidak boleh berkongsi alatan keperluan kita dengan orang lain. Okey. Mari kita menjaga, okey, sudah kita lihat kepada mari kita menjaga kebersihan diri kita.
Justru itu kita lihat pula selamat atau tidak pada gambar yang pertama ini. Seorang yang lelaki tidak kenali cuba-cuba untuk meraba dan memegang bahu seorang budak lelaki. Tengok muka dia macam takut-takut kan? Ini menunjukkan sentuhan tidak tidak selamat. Okey, Farid, when you dengan situasi ni, apa yang tindakan Farid bila Farid menghadapi situasi ni? Macam orang tiba-tiba pegang Farid lah tak kenal dia. Apa your action? You will tell your mommy and daddy, right? And you also with the teacher, right? Because you akan beritahu teacher ataupun your mommy and daddy tentang hal tersebut. Okey, yang kedua, sentuhan selamat. Look at here. Tengok sini. Video ni. Sentuhan selamat iaitu seorang doktor gigi merawat seorang budak lelaki yang sakit gigi. Dia nak doktor gigi ni nak rawat gigi budak lelaki ni yang berlubang ke, yang kotor ke, kekuningan ke, dia nak bersihkan. So, ini adalah sentuhan selamat. Okey, kena ingat, okey. Jadi yang tanda hijau ni adalah sentuhan selamat. Jadi sentuhan tidak selamat, contohnya tengok ni, seorang lelaki tidak kenali tiba-tiba meraba seorang perempuan. Tengok muka perempuan ni rasa takut. Jadi ini adalah sentuhan tidak selamat. Contohnya Hana pergi jalan sorang-sorang dekat taman. Tiba-tiba datang seorang pakcik yang tidak dikenali, raba Hana, pegang Hana macam tu. So what is, apa tindakan Hana bila macam tu? Hana menjerit kan? Dan Hana pun kata tolong. Macam tu. So Hana pun pergi cepat-cepat dekat mama kan, papa kan. Jadi kita tidak boleh ikut orang yang kita tidak kenali. Okey, seterusnya tengok plus. Situasi ini seorang ibu mandikan anak dia. Jadi ini adalah situasi sentuhan yang sentuhan selamat. Okey Farid? Okey, your mommy mandikan you ke atau you mandi sendiri? Mandi sendiri. Tu baguslah mandi sendiri kan? Okey. So seterusnya ini adalah situasi macam mana? Bila berada di dalam LRT ataupun MRT ataupun berada dalam ERL, tiba-tiba dua orang lelaki kepit awak. Jadi ini adalah sentuhan tidak selesa. Dan ini pula seorang budak perempuan yang diapik oleh dua orang lelaki dalam bas ke, dalam train ke. Ini adalah sentuhan tidak selesa. Okey, kita lihat pula kepada sini. Jom uji diri. Mari kita buat sama-sama. Lukis wajah orang yang kamu sayang. Boleh Hana lukis gambar wajah yang orang kamu sayang? Okey, lepas ini kita boleh buat latihan ini Cikgu harap murid-murid semua dapat buat latihan ini dalam buku teks masing-masing. Jadi yang kedua, namakan anggota yang sesuai untuk deria di bawah. Deria yang di bawah itu mendengar muzik. Apakah anggota tersebut? Apakah anggota mendengar muzik? Apa? Teli? Cepat. Apakah anggota mendengar muzik? Cikgu tanya soalan ni. Apakah anggota mendengar muzik ni? Iaitu telinga. Okey, apakah anggota membaca buku? Tengok kat depan skrin. Anggota membaca buku iaitu anggota membaca buku sini. Sebut. Mata. Jadi menghidu makanan. Apakah anggota ini? Iaitu hidung. Dan mengunyah makanan itu mulut. Mengunyah makanan itu gigi. Okey. Tulis alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. Apakah alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi? Contohnya seperti baju, seluar, stoking, seluar bahagian dalam, seluar baju dalam. Itu adalah alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Contohnya seperti brus. Itu tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Faham? Faham? Faham. Sampai di sini cikgu harap murid-murid semua dapat sama-sama buat latihan ini di rumah. Iaitu deria menghidu makanan, organ yang guna untuk menghidu makanan iaitu hidung,
Dan organ yang digunakan untuk mengunyah makanan iaitu gigi. Okey. Dan apakah itu tulis alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi iaitu seluar. Okey. Baju. Baju. Baju dalam. Yes, baju bahagian dalam kita, seluar dalam, toothbrush, brush gigi, okey? Stocking. Stocking, okey? Itu adalah contohnya. Boleh buat latihan tersebut. Okey Hana? Kita buat sama-sama okey lepas ni? Okey, good. Okey, so kita akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Dia dalam ambil ubat. Ini kan dia